Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. TPM, Datuk Seri Zahid, Menteri MITI, Tengku Zafrul, Menteri Agama, Datuk Seri Dr. Naim, Menteri Besar Pahang Menteri, Pengurusi Matrid, Rizal Amerikan dan tuan-tuan jawatan utama yang turut hadir, keluarga Matrid yang ramai pada petang hari ini dan saudara-saudara yang dimuliakan. Sejak kita umumkan ekonomi madani dan disambung dengan pelan perindustrian negara dan semalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, tanpa kecuali kita tekankan keperluan kita meningkatkan keupayaan industri halal. Dalam kunjungan saya baru-baru ini ke negara China, Presiden Vietnam dan Perdana Menteri Vietnam, Laos, Kemboja, itu tanpa kecuali membicarakan soal industri halal. Dan pertemuan saya dengan Perdana Menteri Jepun, Presiden Korea di Jakarta baru-baru ini, industri halal disentuh. Jadi adalah satu kerugian besar kalau kita tidak memberikan perhatian manakala pengiktirafan itu telah diberikan kepada Malaysia. Jadi pertama saya tanya kepada JAKIM yang mempelopori industri dan pensijilan halal. Kerana dari pengiktirafan itulah maka berkembangnya industri halal dan usaha HDC, Halal Development Corporation, dan kini Matrid yang harus menyelaraskan dari sudut industri. Sebab itu saya tekankan kepada rakan-rakan, pertamanya JAKIM yang sekarang ini saya telah minta TPM Datuk Seri Zahid untuk menyelaraskan kegiatan industri ini termasuk pensijilan halal. Ia sampai ke tahap di mana dunia anggap Malaysia ini agak ke depan. The issue certification has been largely recognized by the international community and nations. And Malaysia is the epic. Countries and industries refer to the Malaysian certification as something recognized of a high standard, and we should fully utilize this, not only for halal certification, but also for the industry. Sebab itu saya minta Datuk Seri TPM dan Menteri supaya dalam pensijilan ini dipastikan ia bukan saja halalan tayyiban dari segi yang memuaskan, tetapi kelulusan yang lebih efisien dan cepat. Kerana isu ini kritikal. Kerana pertama, ia harus halal. Keduanya, harus efisien. Semalam, umpamanya saya singgung tentang instrumen keuangan Islam. Bank, takaful, dan sebagainya. Yang diperkenalkan 40 tahun yang lalu. Tapi sekarang, dianggap tidak mencukupi. Kerana kalau lihat dari segi maqasid syariah atau the higher objectives of the syariah, ia mesti tentu soal keadilan, soal pemerataan ekonomi, soal memberi peluang, dan soal memberikan pengenalan instrumen keuangan ini sebagai alternatif yang boleh dipilih. Bukan soal halal tanpa riba sahaja. Dan ini pernah dikupas oleh ahli ekonomi Islam terkemuka seperti Najatullah Sadiqi, pengasas ekonomi keuangan dan perbankan Islam, dan sebelum beberapa tahun yang sebelum dia meninggal dunia, menulis satu rencana yang sangat tegas menyatakan harus kita angkat fahaman kita tentang keuangan dan perbankan ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Bukan saja perkenalkan instrumen-instrumen yang diperkenalkan dalam sistem konvensional dan diislamkan. Harus ada keupayaan untuk meningkat. Ada orang boleh lihat ini sebagai suatu alternatif yang baik, terutama dalam keadaan keresahan, keretakan dalam sistem keuangan antarabangsa yang disebut International Financial Architecture, yang terlalu bergantung kepada dolar, yang menyebabkan kejatuhan nilai yen begitu parah, malah renminbi dan juga ringgit. Jadi hal-hal ini
harus diterokai. Samalah dalam konteks ini saya nak kaitkan dengan industri halal. Pertama, persijilan, dan memang kita mendapat suatu markah yang tinggi. Tetapi harus diangkat lagi supaya ia menjadi contoh bukan saja dari segi halal, tetapi kecakapannya, penyelidikan yang bermutu, dan keupayaan memberi kelulusan yang halal tetapi dengan keadaan yang sangat cepat dan pantas. Nah, itu tugas Datuk Seri Zahid. Kalau lambat, tanya dia. Baik. Yang kedua, industri. Sebab itu saya katakan, sinergi di antara pensijilan dan promosi perdagangan perniagaan itu penting. Program MIHAS ini penting kerana bukan saja memberikan ruang orang perkenalkan industri, tetapi memberikan ruang bagi industri tempatan, termasuk yang kecil. Ini masalah yang dibicarakan soal al-adil wal ihsan. Ya. Dia bukan saja halal. Ya. Tetapi kalau halal itu tidak memberikan peluang kepada yang peniaga-peniaga kecil dan menengah dari Tanjung Karang hingga ke Maning Urai supaya dapat memperkenalkan industri mereka, kita belum dapat mengatakan bahawa kita ini memberikan upaya dan alternatif ekonomi Islam yang membanggakan. Jadi ini yang saya rasa satu cabaran. Sebab itu saya katakan setiap langkah diambil oleh JAKIM dari segi pensijilan mesti selari dengan pengembangan industri, terutama bila dikaitkan dengan luar negara. Kita lihat umpamanya baru-baru ini bila saya akan melawat, itu diminta dalam pertemuan dua hala, presidennya atau Perdana Menteri minta terus supaya JAKIM mengirim petugas membantu dalam soal pensijilan. Suatu perkembangan yang baik. Tetapi saya telah usulkan supaya dalam produk makanan dan minuman, kosmetik, pharmaceutical, barang gunaan, perkhidmatan logistik, peranti perubatan, penghilangan kontrak, ini semua harus diselarikan dengan Halal Development Corporation dan Matret khususnya. Kerana ada pengkhususan dan sinergi dengan industri tempatan. Kalau tidak, kita akan hanya perkenalkan, meluluskan pensijilan, tetapi tidak mengembangkan industri halal di negara kita. Nah, ini pengarahan baru yang telah dilakukan sebagainya, tapi menetapkan sebagai suatu keputusan yang harus dilaksanakan. Dan dengan cara yang sedemikian, kita dapat memanfaatkan kedudukan kita sebagai negara yang diiktiraf punyai sijil halal yang diterima dunia, dan kemudian bekerjasama dengan China atau Jepun atau Korea atau negara-negara lain, kerana mereka juga melihat pasaran yang besar, yang mungkin mencecah sehingga 1 trilion. Jadi walaupun ada peningkatan 64% yang dibanggakan oleh Tunku Zafrul, saya pun cukup bangga juga, tetapi sebenarnya keupayaan kapasitinya lebih tinggi. Jadi kalau kita lantik pengurusi Matret yang baru dan kemudian peningkatan dia setakat itu, jadi tak adalah faedahnya. Jadi ini cabaran bagi kita untuk mencari jalan. Tetapi saya tekankan sekali lagi bahawa ini hanya akan berlaku kalau ada sinergi dua. Ini yang hal yang penting yang saya tekankan. Maknanya peranan pensijilan dengan gabungan dengan HGDC dan Matret ini harus digabungkan supaya kenal pasti syarikat-syarikat yang punya potensi, yang di desa diperkenalkan, diperbaiki mutunya, produknya, supaya dapat dibawa bersama tatkala bicarakan soal pensijilan ini. Kalau mereka, jadi ini sebab tu ada kaitan dengan kementerian di bawah TPM Datuk Seri Zahid. Ya. Dan ini sekarang ini pendekatan kita ini tidak lagi pendekatan silo. Ya. Dia mesti ada kaitan dan sinergi di antara semua agensi dan jabatan berkaitan. Dan yang saya bicarakan ini bukan sesuatu yang diwar-warkan di atas angin, tidak. Ya. Sebagian Perdana Menteri yang bersama saya dengar sendiri. Bayangkan Presiden Xi Jinping, negara China, dengan keupayaan pasaran ratus bilion dolar Amerika, itu menyebut di antara tajuk penting bagi dia itu ialah halal. Dan kita memanfaatkan itu dengan menerangkan, kalau tanya saya, dari segi sijilnya, dari segi industrinya, dan dari segi dakwahnya. Mengapa dalam Islam soal makanan halal itu penting? Dan makanan halal itu dalam tafsirannya
Bukan setakat ianya tidak mengandungi unsur-unsur yang haram, tetapi ia juga bersih. Ia juga dapat promosi yang organik. Ya. Kerana saya sebut bahawa dari 1 trilion yang dianggarkan awal, dalam kajian terakhir, ada yang menyebut sehingga 2.4 trilion dolar Amerika bagi tahun 2024. Jadi kerana minat negara-negara baru yang tidak begitu menekankan halal sebelum ini. Bayangkan, kalau digabungkan Jepun, Korea, negara China, selain dari Vietnam dan lain-lain. Itu saja keupayaannya sangat tinggi. Dan sekarang ini yang membicarakan soal halal tidak lagi di kalangan umat Islam saja, tapi yang lain, kerana kalau kita dapat kembangkan selain daripada halal dari segi konten yang tidak dianggap haram, tetapi halal dari segi tahap kebersihan, tahap mengikis elemen chemical di dalamnya, ataupun membawa ke arah peningkatan keupayaan yang lebih organik. Jadi saya percaya dalam usaha kita, Jihaz ini, dan juga dengan Madrid, kita berupaya melakukan satu anjakan. Ya. Kita sekarang ini kalau kadang-kadang sangat berpuas hati, dan kita harus bersyukur kepada Allah SWT, dan terima kasih kepada semua dalam kerja yang dicapai. Tapi kalau negara ini mau melonjak ke atas, cara bekerja kita, target kita mesti juga berubah. Dia tidak boleh dalam kaedah yang lama. Sebab itu saya tekankan, sinergi di antara badan-badan ini, tidak kira kementerian, tidak kira jabatan, mesti diselaraskan. Kita ada target untuk industri halal bagi negara ini, dan semua jabatan berkaitan harus bersama-bersatu. Dan kalau dari segi Jemaah Menteri, saya telah putuskan supaya ia dapat diselaraskan di bawah jawatankuasa kabinet yang dipengungsikan oleh TPM Datuk Seri Zahid. Dan penekanannya mestilah juga perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Baru diberi ruang kepada semua, ya, selain daripada yang memang sudah terkenal dan berupaya, tapi ada suatu penekanan baru, iaitu memberikan peluang kepada industri-industri kecil ini bertapak dengan bantuan. Kalau ini bukan urusan JAKIM, mungkin ia urusan Madrid. Kalau bukan Madrid, mungkin marah. Inilah sebabnya saya katakan penyelarasan itu penting. Ya. Jadi pensijilan bersama industri. Dan inilah saya nak sampaikan, kerana gabungan dan kerjasama ini dapat diteruskan. Dan sekarang ini MIHAS berjaya menjadi platform yang terkenal, dan ucap tahniah kerana kita dapat jadikan MIHAS ini sebagai suatu ruang seolah-olah dapat menerajui dunia halal sebenarnya pameran ini. Terima kasih dan saya ucap tahniah. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan MIHAS 2023. Assalamualaikum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas ucapan perasmian sebentar tadi, dan mohon untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kekal di atas pentas, dan majlis turut menjemput div-div kehormat ke atas pentas untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk acara seterusnya, iaitu acara perasmian. Dipersilakan. Dan nampaknya semua rakan-rakan media sudah bersedia. Jadi Yang Amat Berhormat, kita ambil satu gambar dulu untuk kita punya official photographer. Satu je, sebab kita tahu kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat-sangat pack ya schedule dia. Baiklah, dalam kiraan 3 dipohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan tapak tangan di atas panel pelancaran. Sudah bersedia kawan-kawan? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Okey, 3, 2, 1.